Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustaz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-31, yaitu berkenaan dengan peperangan pertama yang dihadiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peperangan Badar yang besar. Mungkin sebelum itu perlu saya ingin mengambil peluang untuk menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan puasa dan mengekalkan kepada kita sifat istiqamah kita selepas kita keluar daripada bulan Ramadan al-Mubarak, untuk sentiasa istiqamah di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga kita semua dipertemukan lagi oleh Allah di bulan Ramadan al-Mubarak, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan memulakan siri yang ke-31 ini dengan kita membuka dengan bacaan doa. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita untuk memahami dan menghayati akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين. اللهم آمين. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahagian yang kelima daripada kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menceritakan tentang peperangan dalam peringkat pembelaan. Peperangan yang berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai beberapa peringkat. Peringkat yang pertama adalah peringkat pembelaan. Maknanya bila mana diperangi, kita bertahan dan membela hak dan kehormatan kita dengan melawan kepada mereka, dengan berperang melawan kepada mereka. Peringkat yang berikutnya adalah peperangan dalam kepada mereka yang menjadi penghalang kepada tersebarnya agama al-Islam, dan mereka mempunyai kekuatan untuk menghalang tersebarnya agama al-Islam. Maka peperangan itu dilakukan demi tujuan untuk mematahkan kekuatan musuh yang menggunakan kekuatan itu menghalang masuknya atau tersebarnya agama al-Islam. Ini adalah peringkat yang lain daripada peringkat peperangan yang berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana di dalam peringkat peperangan dalam bentuk pembelaan kepada kehormatan dan apa yang menjadi hak kepada kita sebagai umat Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan peperangan yang pertama, yaitu peperangan Badar. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peperangan ini berlaku pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan di bulan Ramadan al-Mubarak. Pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayatnya yang mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berperang sebelum itu, yakni sebelum bulan Ramadan al-Mubarak, yaitu tepatnya di bulan Safar pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi peperangan yang pertama terbesar berlaku yang dihadiri oleh baginda Rasulullah adalah peperangan Badar Al-Kubra. Di
Dinamakan Badar Al-Kubra, yakni Badar yang besar, karena di situ ada peperangan Badar yang kecil, di mana baginda Rasulullah SAW pun keluar untuk berperang pada peperangan Badar yang kecil, akan tetapi tidak bertemu dengan musuh untuk berperang, maka tetap dinamakan keluarnya baginda Rasulullah bersama kaum muslimin pada ketika itu sebagai satu peperangan, disebabkan beliau keluar bersama kaum muslimin untuk menghadapi kaum musyrikin dan berperang melawan kepada mereka. Sedang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah SAW ada 27, gabungan daripada peperangan yang 27 itu baik berlaku peperangan atau tidak, tetapi bila mana tetapi dihadiri dan baginda keluar daripada kota Madinah bersama dengan kaum muslimin adalah 27 kali. Di sana ada juga peperangan yang berlaku tanpa dihadiri oleh baginda Rasulullah SAW pun jumlahnya ada 27. Maka dalam hal ini ahli sejarah atau ahli sirah menamakan peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah dinamakan sebagai ghazwah. Adapun peperangan yang tidak dihadiri oleh baginda Rasulullah, yaitu dengan baginda menghantarkan kaum muslimin dengan salah seorang daripada mereka yang dilantik untuk menjadi pemimpin, maka peperangan itu dinamakan Sariyah, yaitu peperangan yang tidak dihadiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya peperangan atau al-jihad itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Hikmah yang pertama daripada al-jihad itu adalah untuk menjaga kestabilan, keamanan agama atau dakwah Islam untuk tersebar di semerata tempat, yakni peperangan itu atau al-jihad itu menjadi alat untuk menyebarkan dakwah al-Islam, yang bila mana dakwah Islam ini boleh tersebar di mana-mana tempat tanpa menggunakan peperangan, maka dalam hal ini tujuan untuk menyebarkan dakwah sudah dicapai, maka peperangan dalam hal ini adalah tidak dilakukan, sebab peperangan itu adalah merupakan wasilah untuk sampai kepada tujuan. Tujuannya adalah menyebarkan dakwah Islam dan menjaga agama ini untuk dinodai oleh mana-mana pihak yang menggunakan kekuatan dan ingin menodai kehormatan agama Islam, baik ingin meruntuhkannya atau menghalang tersebarnya agama ini, maka wasilah peperangan bila mana menjadi salah satu kepada cara menghalang kekuatan itu sebagai penghalang kepada tersebarnya agama Islam, maka peperangan itu adalah perlu untuk dilangsungkan. Yang kedua adalah hikmah kenapa disyariatkannya al-jihad adalah untuk melindungi kaum muslimin daripada dizalimi oleh mana-mana pihak yang memaksa kepada kaum muslimin untuk keluar daripada agama mereka. Maka dalam hal ini adalah al-jihad atau peperangan adalah perlu untuk dilangsungkan untuk menjaga keamanan, ketenteraman kaum muslimin di dalam menganut agama mereka tanpa dipaksa untuk keluar daripada agama yang mereka yakini, yaitu sebagai agama yang benar. Pada masa yang sama adalah melindungi kepada agama Islam itu sendiri, karena agama Islam akan wujud dengan adanya kaum muslimin, yakni orang-orang yang memeluk kepada agama al-Islam. Yang ketiga, salah satu daripada hikmah disyariatkannya al-jihad adalah untuk memberikan masing-masing haknya, yakni mengambil hak daripada si zalim untuk diberikan kepada orang yang dizalimi. Dalam hal ini
hikmah-hikmah al-jihad adalah 3 perkara, walaupun bukan hanya 3 perkara, akan tetapi saya sebutkan 3 perkara sahaja, walaupun di sana banyak lagi hikmah-hikmah yang perlu diuraikan berkenaan dengan hikmah disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar Radio Kim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada peperangan yang kita bahaskan pada hari ini, yaitu peperangan Badar yang besar, di mana peperangan ini adalah peperangan yang berlaku peperangan itu sendiri antara kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah dan juga kaum al-musyrikin yang dipimpin oleh pengetua-pengetua bangsa Quraisy yang akan disebutkan sebentar lagi insyaallah. Sebab berlakunya peperangan Badar ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar akan perniagaan yang sedang dibawa oleh Abu Sufyan daripada harta milik bangsa Quraisy yang datang daripada Syam, dibawa oleh Abu Sufyan untuk berniaga di sana. Perjalanan daripada Mekah menuju ke Syam akan melalui satu kawasan yang tidak jauh daripada kota Madinah. Maka di dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar akan kafilah Abu Sufyan yang dibawa ke negeri Syam untuk berniaga di sana, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kaum muslimin untuk menghalang atau menghadang dan merampas kepada harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang mana harta itu adalah merupakan barang perniagaan bukan hanya milik Abu Sufyan sahaja, melainkan milik kepada orang-orang Quraisy di Mekah yang menitipkan barang perniagaannya bersama Abu Sufyan. Hadirin sedang pendengar Radio Kim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat beberapa tuhmahan yang dituhmahkan kepada baginda Rasulullah ataupun kaum muslimin atau secara amnya kepada bangsa Arab yang mempunyai tabiat untuk merampas apa yang menjadi hak kepada orang lain, yaitu dengan dikiaskan dengan apa yang berlaku dengan keluarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dalam kafilahnya ketika berniaga di negeri Syam. Maka ramai daripada ahli sirah memberikan ulasan dan jawaban bahwasanya sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah harta yang dibawanya itu adalah sebagai satu tindakan balas kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam merampas harta kaum muslimin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dengan tidak diizinkan untuk membawa harta yang menjadi milik dan hak mereka sendiri. Harta kaum muslimin daripada kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah, harta mereka di Mekah adalah diambil ataupun dirampas oleh orang-orang Quraisy. Bahkan tidak diizinkan untuk keluar daripada Mekah dengan membawa harta milik mereka sendiri. Mungkin dalam siri-siri yang lalu saya ceritakan bagaimana Suhaib Ar-Rumi ketika berhijrah dengan membawa hartanya, lalu beliau dihadang oleh beberapa orang Quraisy dan mensyaratkan untuk diperbolehkan meneruskan perjalanannya berhijrah dengan diambil seluruh harta yang menjadi milik kepada Suhaib Ar-Rumi, dan itu pun dipersetujui oleh Suhaib dan diserahkan hartanya oleh Suhaib kepada orang-orang yang menghalangnya itu. Suhaib Ar-Rumi adalah melangsungkan perjalanan hijrahnya tanpa membawa harta yang menjadi hak dan miliknya sendiri.
Ini adalah satu tindakan daripada orang-orang Quraisy yang merampas harta hak milik kaum muslimin, khususnya kaum muhajirin. Sebab yang kedua adalah harta yang dipergunakan oleh orang-orang Quraisy hasil daripada perniagaan mereka adalah dipergunakan untuk memusuhi kepada kaum al-muslimin. Maka sebab-sebab ini yang menjadi sebab utama kenapa baginda Rasulullah bersama kaum muslimin keluar untuk merampas dan menuntut balik hak mereka yang diambil oleh orang-orang Quraisy. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan kaum muslimin pada waktu itu untuk mengambil balik apa yang menjadi hak kepada mereka. Maka dengan demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyeru kepada kaum muslimin untuk keluar bersama dengan baginda Rasulullah menghalang dan mengambil balik hak mereka daripada Abu Sufyan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza 'ayru Quraisyin fakhruju ilaiha la'alla Allah an yanfalikumuha." Ini adalah air. Air ini bermakna kafilah yang membawa harta perniagaan milik bangsa Quraisy. Keluarlah kamu untuk mengambil balik hak kamu, yakni harta itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan dan menghancurkan kepada mereka, yakni memberikan kejayaan kepada kaum muslimin dan menghancurkan kepada kaum musyrikin. Pada ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasrat untuk berperang, tetapi tujuannya hanya untuk merampas harta itu sahaja, tanpa ingin membunuh kepada sesiapa, kerana pada waktu itu baginda hanya keluar ingin mengambil hak kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana." yakni barang siapa yang hadir bersama dengan saya hari ini, yakni Nabi ketika itu bersabda di hadapan beberapa ramai as-sahabah, yang hadir sahaja yang dianjurkan oleh Nabi untuk ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bermakna yang tidak hadir, kalaupun tidak ikut bersama dengan Nabi, maka bukanlah satu kesalahan, maka itu adalah merupakan satu pilihan daripada Nabi SAW. Maka pada ketika itu tidak ramai daripada para sahabat yang ikut bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Sufyan kebiasaannya adalah bila mana membawa harta perniagaan itu akan mengatur strategi dengan menghantarkan beberapa orang untuk menjadi pengintai dan mendahului kafilah Abu Sufyan untuk mencari tahu dan mengintai keadaan di hadapan sana, adakah bahaya atau tidak ada. Maka pada ketika itu Abu Sufyan menghantarkan seseorang untuk mengintai keadaan seperti kebiasaannya, oleh kerana Abu Sufyan beberapa kali membawa harta rampasan, membawa harta perniagaan ke negeri Asyam, dan berlaku penghadangan daripada kaum muslimin untuk mengambil harta atau merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Akan tetapi beberapa kali berlaku perkara itu tidak terjadi pengambilan atau perampasan harta itu. Yang pertama pernah berlaku pada tahun pertama daripada hijrahnya Nabi SAW menghantarkan Sayyidina Hamzah bersama dengan beberapa pasukan daripada kaum muslimin untuk menghalang kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Akan tetapi pada waktu itu tidak terjadi perampasan disebabkan oleh kerana berlakunya satu persyaratan damai antara dua kafilah itu dengan satu orang yang menjadi juru runding di antara mereka, yang pada akhirnya mereka bersepakat untuk tidak merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Yang kedua adalah pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah ibn al-Harith pun
terlepas daripada kafilah yang sudah terlebih dahulu melalui tempat di mana Abu Ubaidah atau Ubaidah bin Al-Harith sampai ke situ, kafilah sudah melalui tempat itu, maka tak jadi perampasan juga. Setelahnya adalah Sariyah yang dipimpin oleh Sa'ad, pun juga perkara yang sedemikian. Kerana perkara-perkara ini pernah berlaku sebelumnya dan menjadi satu pengalaman kepada Abu Sufyan akan adanya bahaya bila mana beliau itu atau datang dengan membawa harta untuk diniagakan, maka pada ketika itu Abu Sufyan menghantarkan seseorang untuk mencari tahu keadaan di hadapan sana. Maka orang yang dihantar oleh Abu Sufyan itu memberitahukan kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar bersama dengan kaum muslimin untuk menghalang kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan mengambil dua strategi. Strategi yang pertama adalah beliau atau Abu Sufyan menghantarkan Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah agar supaya mengajak dan juga memberikan satu galakan kepada orang-orang di Mekah untuk keluar, membentuk satu pasukan, menyelamatkan harta mereka yang sedang dibawa oleh Abu Sufyan. Cara yang kedua atau strategi yang kedua Abu Sufyan adalah mengikut jalan pantai, bukan jalan yang biasa dilalui olehnya dalam membawa barang perniagaan itu, karena khawatir bila mana mengikut jalan yang sama akan dihalang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang-orang Quraisy ketika diberitahukan oleh Damdam bin Amr al-Ghifari akan bahaya yang sedang dihadapi oleh Abu Sufyan yang mengancam akan dirampasnya harta kaum musyrikin Quraisy pada waktu itu, maka mereka bersegera, orang-orang Quraisy mempersiapkan diri mereka untuk menyelamatkan harta bukan hanya milik Abu Sufyan, melainkan juga tiada seorang pun daripada orang-orang Quraisy yang mempunyai harta pada waktu itu, melainkan menitipkan barang perniagaannya kepada Abu Sufyan untuk diniagakan, maka tak seorang pun daripada mereka yang tidak hadir dalam peperangan itu karena mereka berhasrat untuk menyelamatkan harta mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Semua hadir dalam peperangan itu kecuali Abu Lahab yang tidak hadir dalam peperangan itu, akan tetapi dia telah menghantar pengganti untuk menggantikan kedudukannya dengan membayar sepenuhnya kepada orang itu, yaitu bernama Al-As ibn Hisham. Tak seorang pun daripada pembesar-pembesar Quraisy yang tidak dapat hadir pada waktu itu, melainkan akan menggantikan orang lain untuk menghadiri peperangan tersebut. Afwan. Seorang bernama Umayyah ibn Khalaf yang berhasrat pada waktu itu untuk tidak hadir dalam peperangan bersama dengan kaum musyrikin, disebabkan oleh kerana Umayyah ibn Khalaf sebelum ini pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz salah seorang daripada Ansar yang beriman kepada Nabi SAW. Bukanlah ini untuk berhias, karena sesungguhnya kamu ini adalah bukan laki-laki, tetapi kamu ini perempuan. Maka Umayyah bin Khalaf ketika dikatakan demikian oleh Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'ayth, emosinya adalah mulai naik dan tidak mahu untuk dikatakan dirinya sebagai penakut ataupun sebagai perempuan yang berhias di rumah dan tidak nampak keberanian seperti mana laki-laki, maka dia pun keluar juga bersama dengan kaum musyrikin untuk memerangi kepada baginda Rasulullah dengan niat di perjalanan nanti dia akan patah balik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketentuan yang lain, yang mana dia pun termasuk daripada golongan orang-orang yang mati dalam peperangan Badar.
Sidang pendengar Radio UKM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gesaan Abu Jahal dan disokong oleh ramai orang-orang Quraisy, maka pada waktu itu hadirlah bersama kaum musyrikin lebih kurang ada 1,000 tentera bersama dengan kaum musyrikin pada waktu itu, yang mana jumlah ini adalah merupakan jumlah yang begitu besar. 100 kuda bersama dengan mereka dan 700 onta, dan juga mereka membawa penyanyi-penyanyi perempuan untuk menyanyi dan mendendangkan lagu-lagu yang mana isi kandungan lagu itu adalah untuk mencerca, mencaci dan memaki serta menunjukkan akan kelemahan daripada kaum al-muslimin untuk membangkitkan semangat keberanian orang-orang musyrikin, dan ini adalah merupakan kebiasaan mereka untuk membangkitkan semangat peperangan pada diri mereka. Maka dengan demikian jumlah kaum musyrikin pada waktu itu adalah mencecah kepada 1,000 tentera, sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar lebih kurang 314 orang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan baginda juga ada 70 onta lebih kurang, dan juga ada 2 ekor kuda yang dibawa bersama dengan kaum muslimin pada waktu itu. Maka dengan 70 onta itu silih berganti kaum muslimin di dalam menaiki onta menuju ke peperangan atau ke tanah Badar untuk menghadapi kaum al-musyrikin. Sidang pendengar Radio UKM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatur strategi untuk menghadapi kaum musyrikin. Tetapi sebelum strategi itu ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda meletakkan bendera kepada Sayyidina Ali, dan juga yang kedua bersama dengan Sa'ad ibn Mu'ad. Sayyidina Ali wakil daripada kaum Muhajirin, dan Sa'ad ibn Mu'ad adalah wakil daripada Ansar. Ramai daripada sahabat-sahabat Nabi yang besar hadir dalam peperangan itu. Lebih kurang daripada kaum muslimin, daripada kaum Ansar 240 orang lebih, dan selebihnya adalah daripada kaum al-muhajirin, yakni majority dalam peperangan Badar itu yang hadir daripada kalangan orang-orang Ansar, dan sebahagian kecil daripada kaum muhajirin yang ikut bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Adapun Sayyidina Uthman ibn Affan tidak hadir dalam peperangan itu disebabkan oleh kerana istrinya yang bernama Ruqayyah, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, sedang sakit, dan beliau adalah menjaga dan merawat istrinya yang juga merupakan putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. 2 kuda yang ada bersama dengan kaum muslimin selain 2 bendera yang saya sebutkan tadi adalah berada dengan Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam adalah merupakan cousin atau sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Safiyah, adalah adik-beradik dengan ayahanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuda yang kedua berada bersama dengan Miqdad ibnu al-Aswad. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan kaum muslimin dalam jumlah 314 orang. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan setiap satu onta antara 3 atau 4 orang untuk silih berganti. Pada waktu itu baginda bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi. Baginda adalah yang ketiga pada waktu itu. 1 onta silih berganti 3 orang itu.
Kedua orang yang bersama dengan baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali dan juga Marthad bin Abi Marthad, mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami gugurkan hak kami untuk menaiki onta ini. Kami akan berjalan sepanjang perjalanan dan kami serahkan hak kami kepada Tuan," kata Sayyidina Ali dan Marthad bin Abi Marthad. Maka tengok jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tanda dan sifat keadilan dengan memberikan masing-masing kepada haknya dan menunjukkan akan keperluan dirinya akan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran dan kedudukan yang tinggi bagi mereka yang mahu lebih untuk berkorban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma." Kamu berdua tidak lebih kuat daripada aku, dan saya pun tidak merasa lebih berkecukupan untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah daripada kamu berdua. Yang maknanya dari segi kekuatan saya lebih kuat. Dari segi ganjaran, saya pun nak juga ganjaran dan saya pun perlu juga ganjaran daripada Allah, seperti mana kamu juga pun perlu ganjaran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kepada Sayyidina Ali dan Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi, menunjukkan baginda pun juga kuat. Saya ingat saya pernah ceritakan bagaimana kekuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bergusti dengan seorang yang tak pernah dikalahkan di dalam bergusti di zaman itu, bernama Rukanah. Kata Rukanah mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau boleh kalahkan aku, maka aku akan beriman kepada engkau." Rukanah ini sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau dia berdiri di atas sebuah karpet daripada kulit, maka 15 orang nak menarik karpet itu, menjatuhkan dia, tak akan mampu untuk menariknya disebabkan kekuatan yang luar biasa kepada Rukanah. Maka ketika mencabar kepada baginda Rasulullah dan baginda pun mengiyakan tawaran itu karena mengharapkan ia masuk Islam, maka ketika bergusti dengan Nabi SAW kali pertama dijatuhkan oleh Nabi SAW. Rukanah tak percaya kalau beliau dapat dikalahkan oleh baginda Rasulullah. Dia mengatakan, "Kali yang kedua aku nak cuba." Maka Nabi pun layan juga untuk kali yang kedua. Kali yang kedua pun dijatuhkan lagi oleh Nabi SAW, sehingga 3 kali dijatuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rukanah pun pada akhirnya mengatakan, ini adalah merupakan satu sihir daripada engkau, karena tak percaya kalau dia dikalahkan oleh Nabi SAW. Walaupun dalam riwayat yang lain dikatakan kalau beliau adalah memeluk kepada agama al-Islam. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan baginda Rasulullah SAW. Sifat yang kedua yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah adalah beliau juga walaupun orang yang termulia, yang tertinggi, yang tak ada lebih tinggi kedudukannya daripada beliau, tak ada ganjaran yang lebih besar daripada ganjaran yang beliau dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau masih mengatakan, "Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma." Saya pun ini tidak juga merasa cukup daripada ganjaran yang saya perlukan daripada kamu berdua. Artinya beliau pun nak juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sudah buat daripada amalan-amalan yang baik dan ganjaran yang didapat tidak merasa cukup dengan apa yang ada, tapi menghendaki juga ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa cukup pantas mengajar kepada kita. Insyaallah kita akan sambung kisah peperangan Badar ini pada siri yang akan datang, insyaallah. Moga-moga apa yang disampaikan tadi memberikan makna kepada kita, gambaran bagaimana peperangan Badar itu berlaku, dan permulaan dan sebab musababnya untuk menjadi tambahan ilmu kepada kita akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.